Hampir 20 tahun mereka berjuang membangunkan rumah Allah ini. Allahu Akbar. Bersama kita bantu penduduk Bandar Mahkota Ceras ini dengan berinfak dan berwakaf kepada dana pembinaan Kompleks Masjid Asyakirin Bandar Mahkota Ceras sekarang. Kompleks ini nanti akan memuatkan 3,000 hingga 5,000 jamaah untuk bersolat. Juga akan menyediakan kemudahan-kemudahan seperti Dewan Serbaguna, kawasan lapang ibadah korban, gerai-gerai makan, kuartus imam dan bilal, bilik pengurusan jenazah, serta pasti akan menjadi pusat beribadah dan beraktiviti. Berinfak dan berwakaflah bagi membantu mencukupkan dana pembinaan Kompleks Masjid Asyakirin Bandar Mahkota Ceras. Insya-Allah, pahala dapat, rezeki pun berlipat kali ganda menanti anda. Berinfaklah sekarang. Alhamdulillah, kembali lagi dalam Assalamualaikum. Terima kasih kerana terus bersama dengan kami. Kita nak teruskan perbincangan bersama dengan topik yang kita bawakan, kelebihan infak bulan Zulhijjah. Dan kalau kita lihat sebentar tadi sedikit bingkisan dan penantian selama 20 tahun berkenaan dengan projek Masjid Asyakirin Bandar Mahkota Ceras. Dan bersama dengan kita untuk mengetahui dengan lebih lanjut berkenaan dengan projek ini, kita mempersilakan ucapkan selamat datang kepada Al-Fadhil Ustaz Wan Muhammad Jeffrey selaku pengerusi Masjid Asyakirin Bandar Mahkota Ceras. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita Ustaz. Alhamdulillah. Sihat ya Allah. Alhamdulillah Ustaz. Dan Ustaz, mungkin boleh ceritakan sedikit berkenaan dengan projek dan bagaimana rancangan membina Masjid Asyakirin ini Ustaz. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Asalnya pembinaan Masjid Asyakirin ini, Kompleks Masjid Asyakirin ini, kita dapat kelulusan daripada pihak Jabatan Agama Islam Negeri Selangor pada 11 September 2010 lagi. Baik. Tapak itu diberikan kepada kita untuk didirikan masjid. Akan tetapi kita tertakluk pada syarat-syarat yang ditetapkan oleh Jabatan Agama. Kutipan mestilah mencapai 70% daripada kos keseluruhan. Dan disebabkan tapak itu luas, 5 ekar, jadi kita mesyuarat AJK mencadangkan bukan hanya masjid, kita nak wujudkan kompleks yang boleh membantu masyarakat setempat untuk beraktiviti, bukan hanya nak jadikan tempat untuk ibadah semata-mata, tempat untuk menjana ekonomi pun kita dah nak fikirkan supaya masyarakat Islam di situ dapat memanfaatkan tanah yang luas ini dengan kita nak binakan kompleks, adanya Dewan Serbaguna, adanya blok-blok kedai yang boleh disewa oleh masyarakat Islam di situ, dan juga kita bercadang mewujudkan juga asrama-asrama bagi mereka yang nak singgah untuk cari tempat bermalam, memudahkan masyarakat luar untuk datang. Jadi kita nak jadikan masjid yang mesra masyarakat. Bukan hanya masjid yang fokus kepada lepas sembahyang habis. Lepas sembahyang habis, tak. Kita nak masjid yang sentiasa hidup. Itulah yang dibuat oleh Rasulullah di Madinah. Bila dibinakan Masjid Nabawi itu, masjid itu sebagai pusat aktiviti masyarakat. Yang itu kita nak wujudkan sebegitulah. Itu matlamat asal kita. Sebab itulah kalau diperhatikan jumlah kutipan yang kami perlukan ni agak besar. Dana dia 27 juta. Dan buat masa sekarang ni kami baru ada dalam 20% daripada jumlah tersebut. Masih jauh lagi masih jauh lagi. Nak capai 70% syarat tu pun masih jauh lagi. Sebab tu kami memang harap-haraplah sumbangan daripada budiman-budiman yang ada di luar sana, ahli-ahli korporat dan sebagainya untuk mempercepatkan 20 tahun menanti. Masya-Allah. Kami pun dah tak tahu nak jawab macam mana dengan masyarakat setempat. Yalah, kalau kita lihat yang penduduk sekitar tu pun dah semakin ramai. Ya, betul. Membuatkan ramai yang tertanya-tanya. Ustaz, kita nak bagi penjelasan kepada masyarakat di luar sana tu, kalau kita nak bina masjid dulu pun tak boleh Ustaz? Kalau ikutkan yang diputuskan, yang diberikan syarat kepada kami, kami perlu ada 70% untuk sebarang gerak kerja. Andai kata kalau kita tak nak buat kompleks pun, nak buat masjid pun, mesti dana untuk masjid tu cukup 70%. Itu semua dalam perancangan kita. Tapi kita tak nak membazirkan tanah lah. Sebab tu kita letak kompleks tadi tu. Tapi kalau katalah satu masa nanti kita terpaksa juga buat masjid dulu, insya-Allah kita akan usahakan. Tapi syaratnya 70% juga. 70% juga. Allah Akbar. Mudah-mudahan dipermudahkanlah. Ustaz, dan kalau kita lihat kepada topik yang kita bawakan hari ini, kelebihan infak bulan Zulhijjah, mohon Ustaz terangkan kelebihan dan juga fadilat kita berinfak ke jalan Allah, terutamanya dalam bulan Zulhijjah ni.
Lebih-lebih lagi dalam pembinaan masjid, rumah Allah, bagaimana kaedah juga penonton-penonton di luar sana boleh sama-sama memanfaatkan peluang yang diberikan, Ustaz? Baik, kalau kita perhatikan bulan Zulhijjah ini dia termasuk salah satu daripada bulan haram. Bulan haram yang mana Allah Ta'ala kalau perhatikan disebut dalam Al-Quran pun sebagai bulan haram, dan ketika mana di zaman Rasulullah pun bulan ini, dan sebelum pun Rasulullah sendiri pun bulan ini bulan yang tidak ada perbalahan. Ini bulan yang hebat. Dan kumpul di dalam ni kemuncak dalam bulan Zulhijjah ni kemuncak ibadah, iaitu haji di situ. Dan menjadi juga amalan kita di Malaysia selalunya hujung Zulhijjah ni kita baca doa akhir tahun, doa awal tahun. Dan kalau boleh kita nak doa yang kita baca akhir tahun tu penuh dengan kebaikan-kebaikan yang kita dah buat sebelum sampai. Dan itulah antaranya kita berinfak. Sebab tuan-tuan penonton sekalian, kalau kita perhatikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyebutkan sebuah hadis, di akhirat nanti manusia akan berkata hartaku. Hartaku. Tetapi kata Nabi, apa yang ada pada harta itu, apa yang kamu makan, dia habis. Lepas makan, tuan-tuan makan daging korban tempoh hari. Berapa lama? 1 hari, 2 hari dah buang dah. Apa yang kita pakai, dia lusuh. Baju yang beli raya tempoh hari, pakai dah tak ada baru dah. Tahun depan nak beli yang baru lagi. Kemudian apa yang kita sedekahkan, itulah yang akan kekal di akhirat nanti. Jadi itulah supaya nanti kita ada harta yang Allah Ta'ala berikan rezeki kepada kita di dunia ni bukan habis di dunia. Allah Ta'ala bagi macam-macam nikmat untuk apa? Untuk kita guna, dibawa kepada akhirat. Dan salah satu caranya kita bawa harta yang Allah Ta'ala bagi ni ke akhirat. Dan kalau kita pula gunakan harta tadi, kita sedekahkan, kita infakkan pada pembinaan masjid, Masya Allah. Masjid rumah Allah. Betul. Tempat ibadah, dan confirm di situ orang solatnya, orang beribadah dan sebagainya. Dan sebagaimana hadis Nabi sebut, barang siapa yang membina sebuah rumah di syurga, Allah akan bina baginya rumah di akhirat, di syurga nanti. Masya Allah tuan-tuan. Tak masuk syurga, rumah dah ada. Booking dah rumah, Masya Allah. Booking rumah. Kalau buat rumah besar, lagi besar lah rumah kat syurganya. Begitulah gambaran-gambaran dia. Dan kita juga dalam usaha hidup di dunia ni kita faham, kita tak lama. Usia kita pun tak lama. Jadi kita cuba carilah jalan yang memudahkan. Jalan memudahkan, Allah Ta'ala bagi rezeki pada kita gunakan untuk bantu orang lain. Dan kalau kita bantu juga membina masjid, contohnya bina masjid di Bandar Mahkota Ceras ni, penduduk sana dapat beribadah, memudahkan jalan mereka beribadah, memudahkan jalan mereka beraktiviti secara Islamnya. Masya Allah tuan-tuan, Allah akan memudahkan jalan kita di akhirat nanti. Harap-harapnya Allah Ta'ala mudahkan ketika di padang mahsyar. Allah, amin. Allah harap-harapnya Allah Ta'ala mudahkan jalan kita ketika meniti titian sirat. Dipercepatkan langkah kita ke syurga. Kenapa? Kita memudahkan urusan orang lain di dunia ini. InsyaAllah mudah-mudahan begitu tuan-tuan. InsyaAllah. Bagaimana cara tu Ustaz kita nak memudahkan urusan, nak berinfak, nak bersedekah, berwakaf di jalan Allah ni, lebih-lebih lagi dalam masjid, pembangunan Masjid Asy-Syakirin Bandar Mahkota Ceras. Baik, kami ada wujudkan platform untuk melihat perkembangan, iaitu di laman web kami, itu www.masjidassyakirinbmc.com. Di situ segala maklumat kami salurkan. Tuan-tuan kalau nak tahu perkembangan dan sebagainya boleh masuk pada website ini, dan juga kami ada juga Facebook dan sebagainya. Dan untuk berinfak kami buka 3 akaun bank. Maybank, RHB dan CIMB. Ini memudahkanlah, untuk memudahkan penginfak di sana. Dan untuk maklumat lanjut, kita ada orang-orang yang akan berurusan. Nombor telefon yang tertera di kaca TV bolehlah di-snapkan, dia ambil kan nombor tersebut. Boleh berhubung sama ada dengan saya sendiri ataupun dengan Haji Rasul ataupun dengan Puan Zuraidah. Ini untuk maklumat-maklumat perkembangan dan sebagainya. Dan insya-Allah kami akan balas, dan kami juga akan sediakan resit. Ini kelebihan, kadang-kadang orang tak faham. Di Selangor, dia ada satu kelebihan. Apabila kita berdaftar bawah Perbadanan Wakaf Selangor, kita diberikan satu resit. Satu resit yang boleh untuk kita gunakan untuk melepaskan cukai. Jadi kalau mereka-mereka yang rasa nak infak yang dalam jumlah yang besar, nak dapat pelepasan cukai, ada resit tersebut. Itu kelebihan dia. Jangan orang perasan benda tu. Mungkin untuk tahun depan kita ada pelepasan cukai, ada resit ni boleh digunakan untuk pelepasan cukai. Ya, betul. Dan segala maklumat dah pun tertera di kaca TV anda, boleh terus ambil
gambar dan kita boleh panjang-panjangkan, sebar-sebarkan, sama-sama kita mendapat manfaat insya-Allah, dan kita doakan supaya segala urusan dipermudahkan insya-Allah Ustaz saya. Dan InsyaAllah, kita ucapkan insyaAllah. jutaan terima kasih kepada Fadil Ustaz Wan Muhammad Jeffrey selaku pengerusi Masjid Asy-Syakirin Bandar Mahkota Ceras kerana bersama-sama kita di pentas Assalamualaikum membawakan suatu peluang untuk kita sama-sama mengembangkan, menambahkan lagi pahala kita dalam bulan Zulhijjah insya-Allah. Terima kasih sekali lagi Ustaz. Sama-sama. Dan kepada anda di luar sana, rebut peluang anda kepada ahli-ahli korporat, badan-badan syarikat yang berkandung dan juga syarikat peribadi, boleh terus salurkan sumbangan anda ke nombor yang tertera di kaca TV anda. Kita boleh dapatkan resit daripada Ustaz yang Ustaz katakan sebentar tadi untuk kita mendapat pelepasan cukai insya-Allah. Sama-sama kita mempermudahkan urusan. Dan kita nak berhenti berehat sekali lagi. Teruskan bersama dalam Assalamualaikum selepas ini.